Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, kehidupan dunia ini ialah kehidupan yang sementara. Maknanya tidak kekal. Apa saja yang kita ada kat dunia ni satu hari akan hilang daripada penglihatan kita, iaitu hari di mana kita akan dimatikan. Dan masa mati itu ialah masa yang pasti datang lah. Perkara yang benar pasti datang. Dan waktu tu akan datang pada setiap orang yang hidup. Tak ada orang yang tak mati. Yang tak mati hanya Allah je. Jadi semua orang akan mati dan bertemu masa yang dia akan mati. Dan waktu tiba mati tu, malaikat akan diperintahkan untuk ambil roh dia. Waktu itulah dia dah tak nampak lagi. Dunia yang nampak sekarang ni dah tak nampak. Dia dinampakkan akhirat lah. Jadi semua yang akhirat nampak. Malaikat maut tu dia nampak. Dia tak nampak lagi orang keliling. Penglihatan dunia tu pukar. Jadi ibu, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, inilah perkara yang pasti berlaku dan di perkara benar. Dan kita dah lihat dah banyak orang dah mati sebelum kita ni. Sebelum kita akan mati ni, kita dah ramai orang mati. Termasuk bapa kita, mak kita, adik kita, abang kita. Dan satu hari kita lah akan mati. Bukan kira tua juga apa tu. Memang banyak yang mati tu dah tua, tapi bukan mati datang waktu umur tua je. Ada mati datang umur muda lagi, belum lahir lagi mati dah. Dikeluarkan daripada perut ibunya mati. Yang mati lepas lahir, yang mati beberapa bulan saja, yang mati dalam keadaan muda remaja macam Hanzalah, mati dalam keadaan anak kecil lagi macam Siti Sarah, mati dalam anak dah tua ada semua. Lepas semua dah anak, kahwin dan semua, tinggal berdua. Mati orang datang. Jadi masa mati ni bukannya sama semua orang. Dia berbeza. Jadi masa mati ni manusia kena tahu waktu tu masa dia nak buat amal baik dah tak ada. Masa dia nak buat amal baik tak ada. Harta yang dia usahakan tak bersama dia dah. Jadi dia tak buat apa-apa melainkan amal baik dia dan amal buruk dia lah. Jadi masa mati tu masa yang dia tak boleh buat amal buruk juga lagi. Amal buruk pun tak boleh, amal baik pun tak boleh. Dan amal ni ikut dia kat kubur.
Jadi amal buruk dia ni bertukar jadi azab, amal baik dia bertukar jadi rahmat. Tak ada siapa pun tahu kat dunia ni azab yang kena kat dia dalam kubur. Nah, biasanya semut-semut dia tak ada kat kubur tu. Kubur yang kena azab ni. Takut, cabut lari. Kata Nabi, kalau kamu boleh dengar orang azab kubur ni, kamu tak nak ke bumi kan? Mayat-mayat kamu tak mau. Jadi yang itu semua azab kubur ni yang lain tak dengar. Kita manusia jin tak dengar. Yang dengar semut-semut, haiwan. Ya. Kalau kita tengok nanti kat kubur Sufyan ni kan, kering kan, semut pun tak ada, ulat pun tak ada, takut. Besar kemungkinan azab. Ini kata orang lah kan. Sebab azab kubur tu takut semut-semut tu ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT bagi tahu di antara hadiah di dunia yang Allah bagi pada Nabi, pada hadiah dunia yang diberi kepada Nabi Nabi Yunus. Kuburnya tu ada sebuah pokok yang rendang menutupi kubur dia. Tumbuh pokok rendang. Heran juga saya. Allah buat. Maknanya redup je lah. Anak saya Abdul Rahim, saya cerita benda ni kat dia. Dia tengok. Ini semut-semut ada ni. Kat kubur. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah masa yang sekarang ni orang yang tinggal dalam kubur di Kampung Cangkat tu, tempat isteri Sufyan dikuburkan, bapa dia begitu juga di banyak tanah perkuburan kita lalu. Selasih. Semua tu berada sama ada dalam sengsara, derita atau bahagia. Kita yang kat atas tu duduk berbual. Ada juga yang bertemu pula kat situ. Cantik rasanya sekubur. Tapi orang dalam tu kan. Jadi seksa kubur ni satu benda yang menggerunkan. Dan Hazrat Osman radhiyallahu anhu, dia kata, aku kalau cerita tentang azab kubur ni aku takut, sangat takut. Kenapa dia orang? Kerana inilah yang awal sekali. Kalau aku dapat ini, aku tak tahu aku akan selamat yang tempat lain. Belum lagi ke lepas kubur dia pergi mahsyar. Lepas mahsyar pergi sirat. Lepas sirat baru neraka atau syurga. Lama lagi tu. Orang yang mati zaman Nabi Nuh sampai sekarang kat kubur, azab kubur. Kena lama. Sufyan, kau tahu tak bila dia nak mati? Sufyan tahu tak bila kau nak mati? Kamu tak tahu. Sekarang kita tengok Sufyan macam mungkin hidup lama lagi kan, tapi tak ada siapa tahu, termasuk dia lah. Sekali dia memandu aksiden, kita dapat panggilan. Tak tahu kalau ada orang panggil kita. Kalau dia dah mati, macam mana nak panggil kita? Bini dia takkan panggil kita. Hakim mungkin dapat tahu, lepas tu bagi tahu kat saya. Dah ke bumi ya misal 2-3 hari semalam dia dah mati. Aduh, tak boleh buat apa. Kalau saya tahu pun saya pun tak boleh buat apa. Dah mati kan.
Jadi setiap orang kena fikir diri dia yang nak mati. Orang lain tak ada boleh tolong dia. Nabi SAW bilang, kalau kamu sakit, keluarga kamu boleh panggil doktor semua. Kalau kamu mati, dia boleh bawa kamu ke kubur yang kamu sayang sangat tu lah, anak, bini. Dia tak mau masuk kat kubur bersama kamu. Ada tengok isteri masuk kubur nak mati dengan suami dia? Tak ada. Kau masuklah seorang, aku nanti masa lain pula aku akan masuk seorang. Jadi yang bersama kita, harta ni mati je dah tak bukan milik kita dah. Dah milik waris kita. Kita dah tak boleh pakai duit tu tau untuk beli kapan, tak boleh. Baik kita beli dulu. Ada sebahagian orang dia beli dulu kain kapan tu. Jadi kena pakailah duit isteri kita atau duit anak, kira hadiah lah, kan? Beli kain kapan kita. Jadi harta tu dah bukan harta kamu. Dia dah jadi harta waris. Macam tanah-tanah mak apa ni, Rashidi, dia mati je tanah Rashidi dengan Rashidan punya dua adik-beradik, ditinggalkan tanah. Dan bukan milik mak dia lagi. Dan bapak dia pun dapat tanah juga, duit tanah. Jadi bapak dia Rashidi dengan abang dia. Rashidi dah dapat dah duit tu, belum lagi. Duit tanah tu dah dijual dah. Ada bukan harta mak dia lagi. Jadi harta tu berpisah dengan kita mati je. Sekarang apa Sufian ada kereta, rumah semua kan, kedai, hilang semua. Dia nazak kan, habis hilang. Dah bukan harta dia. Anak bini dia boleh sampai ke kubur kalau nak hantar lah. Yang bersama masuk kat dia ialah amal dia, amal baik dia dan amal buruk dia. Jadi benda berharga manusia ni bukan duit harta dia, bukan keluarga dia atau kawan dia. Itu semua tak berharga. Nah, Sufian dia kenal saya, apa saya boleh tolong dia? Mungkin saya boleh bagi syafaat kalau Allah izin juga. Jadi yang betul-betul berharga pada kita ialah amal kita. Jadi oleh kerana itu, sebelum kita mati, kita patut memberi tumpuan kepada usaha untuk betulkan amal kita. Memang kita boleh beramal, tapi bukan beramal saja. Amal yang murni, amal yang bercahaya, amal yang suci. Yang pertama, amal tu mesti ada ikhlas. Kalau kita semayang lah, tapi dia bukan amal baik lagi. Kalau dia tak ada ikhlas. Sufian dia semayang, lama dah semayang, Sufian Ampang, tapi amal dia tu, dia jangan buat saja. Sebab amal yang Allah mahu, amal yang murni, amal yang suci. Jadi amal yang suci, amal yang ikhlas, amal yang dibuat untuk kerana dia perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Itu. Jadi untuk amal yang suci, Sufian, ikhlas, Sufian kena dapat iman yang tinggi. Bukan ada iman aja. Iman tinggi lagi daripada tahap yang Allah mahu. Itu iman. Tinggi iman lagi, baru dia dapat ihsan. Tinggi lagi, baru dia dapat ihtisab atau dia dapat khusyuk. Tinggi lagi, baru dia dapat gementar menghadap Allah. Air mata keluar. Cuba kamu tengok tahap semayang kamu. Jangan tengok tahap amal lain dulu. Sedekah, puasa,
kamu keluar jalan Allah, semua tu. Jangan tengok itu dulu. Ukur kualiti amal kamu sama ada mencapai tahap baik atau tidak. Pertama kamu tengok semayang. Kalau kamu semayang kat rumah memang tak boleh lah. Itu memang tak sunnah. Kalau lelaki lah, perempuan pertama kena semayang berjemaah kat masjid. Itu rupa sunnah. Kalau itu kamu tak dapat buat, tak boleh, out. Kalau kamu dapat buat pun, Sufian, semayang berjemaah tak tentu lagi. Tengok semua dalam tu tak ada yang diterima semayang. Semua tak diterima. Kenapa tak diterima? Semua tak ikhlas. Untuk semayang tu diterima, paling kurang dia ikhlas. Kalau tidak, tak mau. Kualiti semayang akan bertambah bila ada ihsan, merasai Allah melihat. Ihtisab, yakin dengan janji Allah. Gementar rasa hati menghadap Allah tu kan, air mata keluar tu sangat jarang sekali. Jadi khusyuk tu bila kita ingat Allah selalu dalam semayang, itu bersamaan dengan ihsan dan ihtisab. Kalau kamu tak khusyuk, maknanya tak ingat Allah, tak ingat apa yang kamu baca, itu kamu tak ada ihsan, tak ada ihtisab. Kamu macam tak kisah Allah tu ada ke tidak depan tu, tengah menghadap tu, menghadap siapa tak tahu. Jadi macam mana nak pastikan saya cakap yang betul? Saya tak tahu apa saya cakap dalam sembahyang. Sebab saya tak kisah Allah dengar ke tidak. Saya kalau mahu saya ada ihsan, Allah melihat saya, Allah mendengar. Saya kalau Allah mendengar, saya mesti mahu saya tahu apa saya cakap kan. Ini saya tak tahu. Saya baca je Fatihah. Apa makna saya tahu. Subhana rabbiyal a'la tu tak tahu. At-tahiyat tak tahu. Apa pun tak tahu. Arab je. Itu makna kamu belum semayang seumpama menghadap Allah. Bila kamu merasa menghadap Allah, kamu ingat Allah. Dan bila kamu ingat Allah, kamu mahu Allah tahu apa kamu cakap dalam semayang tu. Ni kamu tak kisah. Sebab apa kamu tak kisah? Sebab kamu tak ingat Allah. Ya? Tak merasai Allah melihat tu tak ada. Allah ada tu tak ada. Ihsan merasai Allah melihat kita tak? Atau kita melihat Allah tu tinggi lah. Jadi bila kita capai tahap itu, kita selalu, syaitan dah tak kacau kita dah tu, waktu tu. Untuk kita capai tahap tu, syaitan dia tak ada ganggu sangat, tak boleh nak ganggu. Jadi semua bacaan semayang tu kita faham dan kita tahu makna dia. Kamu ada sampai tahap tu? Jadi kamu kalau tak ada ihsan, mungkin ikhlas tak ada. Ikhlas kita tak tahu dah sampai ke tidak tanda dia. Allah tahulah, tapi iman tinggi juga tu. Jadi mengikut tahap semayang kita, kualiti dia, begitulah kualiti amal-amal lain. Allah SWT beritahu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semayang tu mencegah fahsya dan munkar. Semayang yang macam mana? Bukan semayang yang ikhlas ya. Semayang yang ikhlas dan khusyuk, yang ada ihsan dan ihtisab. Kalau kamu tak ada khusyuk, dia tak boleh mencegah. Yang kedua, dia tak boleh jadi asbab selesai masalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolongan dengan sabar dan semayang. Sabar tu maknanya ikhlas lah lebih kurang. Sabar boleh dapat nama lain pada iman. Jadi kalau kamu tak dapat iman, kamu tak dapat ikhlas,
Tak dapat sabar. Sabar ni istiqamah dalam apa keadaan, lebih kurang lah. Jadi ikhlas lebih kurang dekat-dekat dengan istiqamah. Khusyuk lain pula. Jadi kalau setakat istiqamah belum boleh mencegah mungkar, belum boleh menyelesaikan masalah sembahyang. Sembahyang boleh menyelesaikan masalah dengan izin Allah bila iman tahap tinggi lagi. Macam mana nak dapat iman tinggi? Kalau hari-hari kerja kontrak aja, macam Sufian, satu hari seminggu je dia buat gas tu pun sejap kan? Betul tak? Berapa minit sangat kan? Katakanlah satu orang nak jadi kaya, buat kerja seminggu sekali je, agak boleh jadi kaya dia. Sufian, boleh jadi kaya. Kerja seminggu, saya je. Itu pun tak lama kerja, sejam je. Tak mungkin kan? Jarang orang ada kerja macam tu. Tak ada orang aku rasa. Baru ni ada saya jadi kerja satu kolej dalam seminggu 3 jam, 3-4 jam. Dia bagi saya 3,600. Tak ada orang macam tu kat dunia, ada. Jarang-jarang. Jadi Sufian ingat dia boleh dapat iman kuat dengan sekali gas. Seminggu datang sini, agak-agak boleh dapat tak dia? Orang yang gas hari-hari pun tak dapat. Kamu ada dapat? Kamu semua, Kau ingat dia boleh dapat? Boleh? Tak boleh. Kamu pun tak boleh. Tapi dia selamba je, tegar dengan kedegilan dia untuk berubah dari buat gas satu hari kepada hari-hari. Dia tak ada. Walaupun dia dah tahu bahawa kita kena buat gas cuti mati saja kan. Dah berapa tahun dia tahu tu, Sufian? Berapa tahun kau dengar saya Amir Sa'ad cakap kita kena buat kerja dakwah ni hari-hari cuti mati saja. Berapa tahun, Sufian? Berapa tahun? Berapa dia kata? 20 tahun. Saya suruh dia cerai bini berapa tahun? 12 tahun baru dia cerai. Ini kedegilan namanya. Kita sami'na wa ata'na ni bukan 20 tahun. Hari tu dengar, hari tu juga. Itu malangnya kita hari ni. Kita tak boleh berjaya sebab apa kita dengar, kita tak nak buat. Benda yang baik tak nak buat. Kenapa kita nak buat? Satu je sebabnya. Apa sebabnya pendek? Tak, kenapa kita lambat sangat nak buat bab agama ni lah. Makan 20 tahun belum buat lagi, 12 tahun baru cerai bila dah kena kan? Kenapa begitu lama kita nak taat, nak ikut yang baik ni? Kenapa? Jawablah, takkan tak tahu pula. Cinta dunia. Cinta dunia. Sebab kita nak sangat dunia lah. Kita tak ada masa untuk benda ni. Bila kita nak sangat dunia, masa kita guna untuk apa? Usaha dunia. Berapa hari seminggu? 7 hari. Berapa jam sehari? 12 jam. 12 jam. Samad kata. Bila Yahudi tu dia bekerja hari-hari. Rajin Yahudi tu. Yahudi ni memang kaum yang rajin. Agama ke dunia. Bila dia tinggal dunia, agama, datuk-datuk nenek dia banyak ulama, banyak nabi-nabi. Nabi Nuh, Nabi Yaakob, Nabi Isa, rajin tu. Dia orang tinggal ke agama, rajin dunia. Kerja je. Jadi untuk Bani Israel ni diberi satu perintah, namanya Sabas.
Sabas ni ialah hari di mana mereka tak boleh kerja. Kerja juga dia. Dia ingat Allah tak tahu. Dia nelayan. Allah buat hari Sabtu yang Allah bagi tahu mereka supaya jangan kerja tu. Allah tak duga dia banyak ikan. Wah, dia kata macam ini. Macam ni kita mau letak apa? Jaring apa? Jaring. Jumaat malam. Jumaat malam Sabtu kita letak. Sabtu kita rehat lah. Nanti Ahad pagi kita tengok ikan banyak. Allah buat orang ni macam pandai sangat nak tipu Allah, jadi kera tak? Jadi apa? Jadi kera. Jadi orang yang nak sangat dunia ni, Allah samakan dia macam kera. Kalau kamu nak sangat dunia, pergilah tengok kera, itulah kamu. Jadi adalah sebahagian kera tu yang kemudian bertukar lama-lama. Banyak yang kera tu mungkin dia tak mati, keturunan dia juga tu. Kera-kera semua. Jadi orang nak dunia sangat ni, Allah samakan dengan kera atau haiwan lah. Satu hari tak nak kerja pun tak boleh. Jadi orang yang kerja hari-hari cuti mati aja tu memang kera, walaupun belum dibuat jadi kera. Terlampau rajin. Jadi kerana nak sangat dunia ni, dia orang tak nak buat kerja dakwah ni. Dia orang kata, buat apa saya buat kerja dakwah? Bukan dapat duit. Nak dapat duit, buat kerja dunia lah. Apa kerja lagi? Jadi hari-hari mau cari, bukan hari-hari je, 7, 8, 12 jam sehari. Kita tengok je kita punya jiran ni, berniaga cat kereta, ketuk, kan, lewat malam boleh balik. Tapi kerja dia bagus. Kereta repair semua bagus semua. Buruk masuk, keluar cantik. Buruk masuk, keluar cantik. Tengoklah dia punya time, dia bagi. Macam itulah Yahudi. Jadi tuan yang mulia, kita hari ni satu sebab je kita malas nak buat kerja agama ni, yang merupakan perintah Allah yang besar, yang pertama selepas mengucap, yang hari ni sampai hari ni orang tak tahu, iaitu kerja mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi. Pergi buat jaulah, gash, lorong ke lorong, rumah ke rumah. Yang belum Islam mengajak ucap kalimah, yang Islam diingatkan tentang kalimah, diajak buat kerja dakwah dan sembahyang. Ini tak mau buat. Tak mau buat. Tak ada sebab lain lah. Sebab saya punya masa adalah untuk dunia. Saya punya masa adalah untuk dunia. Nak suruh kerja pagi sampai Zuhur pun tak boleh. Azri saya suruh dia kerja sampai Zuhur je tau. Dari dulu dia datang sini. Saya tahu dia cinta dunia. Dia datang sini nak betulkan dunia dia. Sebab bertani dia tak jadi dekat Baling dia. Semua buat tak jadi. Dia datang sini lah, bukan nak buat kerja dakwah sangat. Nak jugalah, tapi sambilan lah. Tapi yang penting cari dunia. Saya tengok dia, saya setengah hari je, part time. Satu kali saya tengok dia nak keluar. Kau nak pergi mana? Kursus. Sampai bila nak kerja dengan orang? Maknanya dia nak kerja yang overtime lah. Masa tu dia kerja dengan orang Jumaat, kerja part time sampai Zuhur. Saya kata okey. Dia nak buat kerja sendiri, dalam hati gelodak. Saya kata tak boleh. Yang penting berkat, saya bilang. Sekarang dia buat lalau tu, lalau move tu pun pagi sampai Zuhur. Lepas Zuhur dia tak buat dah. Rashidi tak, sampai asar. Betul tak? Boleh dia lawan iman dia. Hari ni kamu semua Allah tak bagi faham. Dia Allah bagi faham bayan. Kurang sikit lah. Makin kurang, tapi tak kurang sangat. Menggeladak juga dia. Baru ni dia dapat kerja kawan dia, nak suruh dia
kerja as you like, dia kata. Supaya kerja dengan dia bagi duit apa semua. Apa kau punya kerja? Menjaga company dia lah. Dia nak suruh dia sibuk, dia kata tak nak. Sebab dia tanya saya jawab tak boleh. Kerja part time je. Kalau kerja tak ikut time ni jadi full time. Kalau dia bagi kerja banyak kat Azri tak boleh kerja sampai Zuhur. Mesti sampai malam. Tak boleh. Kawan dia terperanjat yang dia tolak offer tu. Kau ni nak jadi apa ni? Kau dapat apa selama ni kat dia? Aku kesian dekat kau ni. Tengok. Dia punya kesian dekat Azri kerana dia dunia tak ada. Tapi Azri dalam usaha membetulkan iman dia, bukan membetulkan dunia, dia datang sini. Kawan dia tak faham. Dia bukan datang sini membetulkan dunia dia. Kalau nak dunia dia, dia dah tak datang sini. Saya cakap dengan dia, untuk apa kau datang sini dah betulkan dunia? Kau datang sini nak betulkan iman kamu. Itu susah nak diterima. Tapi itulah sebenarnya kita berada kat dunia dia, bukan kat sini aja. Iman pun tak ada, nak kerja full time. Iman pun tak ada macam Sufian. Iman pun tak ada, dah hilang. Dia nak kerja full time, memang tak ada iman lah. Mana nak dapat? Jadi kalau kamu dalam usaha membentuk, kamu kena kurangkan kerja ni. Hanzalah, saya suruh dia part time. Dia buatlah, mula dia ikut saya. Lama, saya tak maulah Mesap. Mau kerja 8 jam. Saya kata budak ni banyak kali saya cakap tak mau dengar. Buatlah, saya bilang. Saya memang izin dia buat, tapi saya tahu yang dia memang tak. Kalau saya tahan dia buat lagilah dia berdosa. Lebih baik saya kata boleh lah. Tapi apa jadi pada dia bila dia kerja 8 jam? Sebab nak duit banyak. Sufian kerja pukul 4 petang, 4 pagi, 2 pagi. Boleh dia subuh? Boleh dia gas? Tak boleh. Sebab dia nak banyak masa. Sufian ni patut kerja part time aja dulu. Cari kerja part time. Bukan tak suruh kerja. Kerja part time dulu. Sebab iman tak ada. Yang itulah kamu kena bagi masa banyak. Buat gas. Buat jauhlah, korban. Walaupun duit sikit. Lama-lama bila iman kamu kuat, dengan izin Allah amal jadi baik, Allah bagi berkat. Sikit pun cukup. Faham? Allah bagi tahu, aku beri mereka yang bertakwa rezeki dari punca yang mereka tak tahu. Semua orang tahu hadis ni, Al-Quran ni. Tapi tak ada yang nak ikut. Boleh ke datang takwa dengan full time kerja dunia ni? Tak boleh. Kerja dunia mau sikit. Sufian, tak faham. Kalau kamu tak mau dengar cakap saya, kamu tak akan berjaya punya. Baru ni kalau Azri dia senyap-senyap je kerja, saya tak kena tahu. Saya tak tahu. Tiba-tiba hilang je lah. Azri bilang, aku tinggalkanlah rumah ni Amir Saad, ada kerja sibuk. Saya pun tak boleh buat apa. Tapi dia tanya saya, ada nak terima tak kerja ni Amir Saad? Saya jawab tak boleh. Terperanjat dia punya tu. Sebab pada orang ni kerja baru dapat duit banyak. Apa bisnes dia? 3K bagi kat dia. Dia sedia ambil kerja 100 saja. Sebab nak kerja part time untuk membina iman. Yang mana lebih berharga? Iman ke duit? Tahu pun. Tapi Samad bila dia dibuang kerja sana, datang sini tak mau kerja pensyarah juga. Saya bilang okeylah. Kau nak kerja pensyarah, kau pergilah apply. Dia dapatlah kerja kat UCSI. Kerja macam mati. Cuba dia kerja part time aja dulu. Dia buat bisnes saja. Dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Sebab dia nak apa? Dunia. Jadi mana nak naik sangat iman? Tuan-tuan semua tak nak fikir bab ni. Bab ni semua simple logic. The time yang ada pada kita ni, inilah kita punya treasure. Kita punya the real capital, tau, capital. Allah bersumpah dengan masa. Kenapa? Dia perkara yang sangat penting, masa ni. Masa is kita punya modal.
Wal asri, demi masa. Semua manusia ni rugi. Kenapa rugi? Salah guna masa. Cari dunia, bukan cari iman. Allah kata melainkan beriman beramal saleh. Maknanya melainkan orang yang guna masa untuk jadi orang beriman beramal saleh. Apa kerja yang nak dibuat guna masa tu? Wa tawasabil haq. Macam mana nak buat kerja tu? Dengan sabar. Wa tawasabil haq. Itu benar surah Al-Asri tu. Kalau Sufyan dia guna masa cuma dunia, sehari hari Sabtu dia datang sini pagi itu je, dia betul ke guna masa dia atau salah? Jawab. Salah. Apa? Salah. Salah. Betul ke? Sufyan salah. Kau? Semua tahu salah. Termasuk Sufyan si tahu. Tanya Sufyan, salah ke betul? Salah. Tapi dia tak boleh nak buat. Kenapa tak boleh nak buat? Pertama, syaitan dia pertama, kau dengar mesap ni kat sini je, buat jangan. Tunjuk kat dia dunia tu bahagia, dunia tu kau main lagi, kau main tu lah. Oh, aku kalau ni mana nak hidup. Bukan kita mahu nak hidup, duit bagi hidup. Allah bagi hidup. Tak ada duit pun boleh hidup. Berapa banyak orang tak ada duit, hidup ada. Tapi tu syaitan tipu kita. Musuh kita, dan kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada. Sami'na wa ata'na tak ada. Nak amal terus tak ada. 12 tahun kemudian tak amal lagi. 20 tahun lagi tak amal. Dekat nak mati baru nak amal. Tak boleh lah. Aku menyesal lah. Nanti ke akhirat, kalau aku dengar cakap Amir Sab dulu, hari-hari gas, cuti, mati saja. Tak ada aku macam ni sekarang. Tapi apakan daya, kan? Aku dah tak degil. Jadi kata orang dalam neraka tu, tak payah gaduh lah kita. Kita semua dah ada dalam neraka dah sekarang. Tak boleh nak buat apa. Nak keluar pun tak boleh. Nak cuba keluar, tak ada siapa benarkan dia. Orang dalam neraka bergumang dengan apa semua. Kita gaduh pun tak nak salahkan siapa pun tak boleh. Kami memang ada orang dulu datang ajak kami, tapi tak dengar. Semua ni akan disebut dan dicakap, semuanya tak ada berguna kerana sudah mati. Jadi sebelum mati, mau buat kerja, kuatkan iman. Guna masa banyak untuk iman, bukan untuk dapat dunia. Tak faham-faham lagi. Amir Sab banyak ke guna masa untuk dapat dunia? Ada klinik pun banyak tinggal. Pagi kat markas, malam kat markas. Sikit aja. Banyak orang datang klinik saya tak ada. Lama dia belah, malas nak datang. Saya tak kisah. Tak ada masa banyak untuk saya di dunia. Ada masa? Saya banyak masa untuk dunia? Kerana tak ada masa sekarang ni, tak ada masa langsung lah untuk dunia sekarang. Sebelum ni seminggu sekali je saya kerja 3 jam. Berapa lama tu? Lama. Sebelum tu ada kerja kat Tuncek. Sebelum tu adalah klinik sikit. Bukannya ada masa full time pun. Saya ada buka klinik kat Greenwood ni. Saya buka, orang patut maghrib, asar tu buka tau. Itu ramai orang. Saya tak ada, asar gas, maghrib gas, lepas isya baru buka. Apa nak datang? Saya tak apa. Lepas tu Allah tukar. Saya punya kerja. Sekarang saya tak ada kerja. Saya banyak duit ke tidak? Banyak duit. Tak ada kerja pun banyak duit. Sebab apa? Yakin saya dengan izin Allah, Allah telah betulkan yang bagi duit Allah. Bila saya susah, tak ada duit pun saya ada. Sebab bila saya tak ada kerja, saya memang dapat duit. Sebab saya percaya Allah bagi duit. Allah berbuat seperti mana sangkaan kita pada dia. Selagi kita percaya selain Allah bagi duit, kita akan kayanya. Atau kita kaya tak ada berkatnya. Jadi dengan iman kuat betul, Allah buat dunia senang lah. Dan waktu itu dunia itu tidak jadi mudarat begitu. Dia jadi hadiah.
Tapi kalau sekarang ni tak boleh. Dalam keadaan kita nak bina iman, kita mesti kurangkan masa. Bagi masa banyak untuk kuatkan iman. Bersungguh buat usaha. Korban harta diri. Kerja tempatan dan seluruh dunia kena buat. Dengan cara Nabi SAW, dengan niat Allah, buat Allah suka sehingga Allah suka. Baru kita boleh berjaya. Okey.